Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada PDPC yang lepas, kita telah belajar tentang siri kreatifan logam, dan kita juga telah belajar bagaimana siri kreatifan logam ini boleh tersusun begini, iaitu kalau ikut yang ini, kalium ini adalah logam yang paling reaktif bila bertindak balas dengan oksigen. Maksudnya kalium bertindak balas dengan oksigen boleh menghasilkan kalium oksida. Okey, apa-apa logam yang bertindak balas dengan oksigen, dia akan menghasilkan oksida. Maknanya kalium bertindak balas dengan oksigen dapat kalium oksida macam ni. Contohnya dalam buku teks awak ni ada magnesium. Magnesium bertindak balas dengan oksigen dapat magnesium oksida. Aluminium bertindak balas dengan oksigen, dia akan dapat aluminium oksida. Zinc bertindak balas dengan oksigen, dia dapat zinc oksida. Jadi apa-apa bahan bila bertindak balas dengan oksigen, dia menghasilkan oksida untuk logam tersebut. Okey, jadi secara ringkasnya beginilah. Okey. Di sini saya dah tulis semula. Okey, ini adalah siri kreatifan logam yang saya tulis daripada atas ke bawah, sama juga macam yang tadi. Cuma di sini saya letak logam yang paling reaktif di atas dan logam yang paling kurang reaktif di bawah bila bertindak balas dengan oksigen. Okey, jadi secara umumnya yang hari tu punya, apa-apa logam bila bertindak balas dengan oksigen, dia akan dapat logam oksida. Contohnya, kalau saya ambil sini aluminium, okey, kalau logamnya adalah aluminium, bila bertindak balas dengan oksigen, dia akan mendapat aluminium oksida. Dia cuma tambah oksida saja di belakang. Jadi apa-apa saja yang bertindak balas dengan oksigen boleh menghasilkan oksida bagi logam tersebut. Dan apa yang dimasukkan dengan logam? Inilah. Ini semua adalah logam. Okey? Dan dia boleh menghasilkan logam oksida bila dia bertindak balas. Okey, hari ni kita nak lihat satu bahan yang boleh diletakkan di dalam siri kreatifan logam ini, tapi bahan itu bukanlah satu logam, tetapi adalah bukan logam, tetapi kerana dia boleh bertindak balas dengan oksigen juga, maka dia boleh diletakkan dalam siri kreatifan logam ini. Okey. So, bahan yang kita maksudkan itu adalah karbon. Okey. Karbon adalah satu bahan yang bukan logam. Kalau awak tengok kat sini, ini semua logam. Bila bertindak balas dengan oksigen, dia akan menghasilkan oksida pada logam itu. Contoh dia aluminium, campur oksigen dapat aluminium oksida. Tetapi karbon ini adalah satu bahan yang bukan logam, tetapi karbon juga boleh bertindak balas dengan oksigen untuk menghasilkan karbon dioksida. Ini semua kita tahu. Okey. Cuma sekarang karbon ini kedudukannya di mana? Di celah mana? Adakah di atas kalium? Adakah di bawah magnesium dan sebagainya? Okey. Jadi untuk menentukan kedudukan karbon di dalam siri kreatifan logam, ini tajuknya dekat muka surat. Kalau tengok buku teks, di muka surat 132. Okey. Kedudukan karbon dalam siri kreatifan logam. Okey, jadi kalau awak tengok kat sini, okey, kedudukan suatu logam dalam siri kreatifan logam bergantung kepada kecergasan logam tersebut bertindak balas dengan oksigen. Bolehkah kedudukan bukan logam seperti karbon dan hidrogen dalam siri kreatifan logam ditentukan? Okey, jadi kita nak tengok karbon dulu. Okey, jadi caranya adalah begini. Okey, dia mudah saja. Okey, awak bayangkan. Okey, kita ambil satu contoh. Okey, katakan kita ambil satu contoh, iaitu katalah kita ambil aluminium tadi balik. Okay, sambil tu saya nak buku rujukan ni sebab dalam buku teks awak tak ada jawapan. Okey, di sini kita akan cuba uji karbon ini dengan 3 logam. Okey, zinc, kita nak uji dia dengan 3 logam. Zinc, aluminium dan juga plumbum. Okey.
Right. Jadi macam mana kita nak tahu karbon ni kedudukan dia di mana, nak letak celah mana? Sebab dia juga boleh bertindak balas dengan oksigen macam-macam yang lain. Maknanya karbon ni pun boleh berada dalam siri kereaktifan logam sebab dia boleh bertindak balas dengan oksigen. Persoalannya, dia di mana? Karbon ni di celah mana? Okey. Alright. Dia begini. Okey. Sebagai contoh ya. Okey, katakan saya ada satu logam oksida. Okey, maknanya logam yang sudah bertindak balas dengan oksigen. Dan kemudian logam oksida ni saya tindak balaskan dengan karbon. Okey. Dia boleh dapat dua keadaan keputusan ya. Okey, yang pertama, keputusan yang pertama, kalau ada tindak balas, ini ada ya. Kalau ada tindak balas, maknanya hasil tindak balas ni tadi akan menyebabkan karbon ni dia mengambil oksida ni daripada logam. Jadi dia akan dapat macam ni. Logam campur karbon dioksida. Di sini kamu lihat bahawa bila logam oksida ni bertindak balas dengan karbon, karbon ini telah mengambil oksigen daripada logam ini. Jadi logam ini tinggal logam, karbon ini bergabung dengan oksida atau oksigen tadi membentuk karbon dioksida. Ini maksudnya dia ada tindak balas. Okey. Kalau dia ada tindak balas, maknanya karbon ini lebih reaktif dari logam ini. Sebab karbon ini mampu merebut oksigen ini dan ambil oksigen ni daripada logam ini. Okey, saya ambil contoh. Kalau kita ambil zinc ini ya. Contohnya zinc ni. Okey. Katalah kita gunakan zinc oksida. Saya ada zinc oksida. Kemudian saya campurkan dengan karbon. Zinc oksida kalau ditindakkan dengan karbon, hasilnya adalah zinc oksida akan tinggal zinc dan karbon ini akan mengambil oksigen daripada zinc ini membentuk karbon dioksida. Maknanya dalam persaingan oksigen ini, karbon ni menang. Karbon ini telah berjaya ambil oksigen ni daripada zinc. Maka dia dapat karbon dioksida. Zinc tinggal zinc. Dalam kes ini, maksudnya karbon ini sudah menang untuk mendapatkan oksigen ini. Maka kita kata karbon ini lebih reaktif daripada zinc. Maknanya kalau karbon lebih reaktif daripada zinc, maknanya kalau ini siri kereaktifan logam, karbon akan berada lebih tinggi daripada zinc. Sebab yang lebih tinggi akan berada di atas. Nampak? Makin ke tinggi, lebih ke atas, makin reaktif. Maknanya karbon tu akan berada di sini. Okey? Karbon itu akan berada di sini. Karbon tu C ya. Okey. Kita test lagi sekali. Okey. Di sini, okey. Bagaimana kita buat eksperimen ni? Macam mana kita tindak balaskan benda ni ya? Macam mana kita buat eksperimen ni? Zinc oksida campur karbon, dapat zinc campur karbon dioksida. Okey. Dalam buku ada tunjukkan. Ini bukan buku, inilah buku, kalau buku teks dia tunjuk macam ni ya. Dalam buku teks dia tunjuk macam ni. Campur karbon dan oksida logam. Oksida logam ni maknanya logam oksida tadilah. Maknanya mudah saja untuk yang ni tadi. Kita sediakan satu mangkuk pija. Okey. Di atas tungku kaki 3. Kita masukkan zinc oksida ini. Kita masukkan karbon ini di dalam mangkuk pija. Mangkuk pija adalah mangkuk yang kita boleh panaskan ya. Okey, kita panaskan campuran ini dan selepas dipanaskan kita tengok ada tindak balas ke tidak. Kalau ada tindak balas, maksudnya karbon ini telah berjaya mengambil oksigen ini daripada oksida itu. Okey. Ada satu contoh dalam buku yang ini. Okey, ini adalah buku teks Okey, dia bagi 3 contoh. Zinc oksida dengan karbon kita tahu tadi karbon menang. Dia boleh ambil oksigen ini. Okey, ada 2 lagi dalam buku teks iaitu aluminium oksida dan karbon. Maknanya kita buat apa? Kita masukkan aluminium oksida
Okey, kita masukkan aluminium. Okey, ini kalau zinc oksida ni kita boleh gantikan dengan aluminium oksida. Okey. Kita campur dengan karbon juga. Kita panaskan macam tadi juga. Apakah hasilnya? Okey, ada tindak balas ke tidak? Okey, sorry lah pen saya ni. Dia nak ambil dakwah dah. Okey. Jadi kalau aluminium oksida menggantikan zinc ni, kita ambil aluminium oksida, kita campur karbon, kita lihat ada tindak balas ke tidak. Okey, kalau ada tindak balas, maksudnya karbon ini berjaya mengambil oksigen ini dari aluminium. Kalau tak ada tindak balas, maksudnya karbon ni tak mampu ambil oksigen ni daripada aluminium. Okey, sekarang ini untuk menentukan kereaktifan logam, kalau logam itu lebih reaktif, dia akan dapat oksigen itu. Okey, kita cuba tengok hasil tindak balas kalau aluminium dengan karbon. Saya pakai buku rujukan sebab dalam buku teks tak ada. Okey, saya tunjuk di sini. Ini jawapan dia. Okey. Tadi bila zinc oksida bertindak balas dengan karbon, di akhir pemerhatian kita mendapati campuran berbara dengan perlahan. Campuran berbara ni seolah-olah macam terbakar lah. Maknanya ada tindak balas tapi tidak ada api. Cuma bara saja. Kenapa berlakunya berbara? Kerana karbon lebih reaktif daripada zinc. Semasa dia berbara itu sebenarnya zinc tadi telah terpisah daripada oksigen. Dapat karbon dioksida. Jadi sebarang pemerhatian yang ada menunjukkan ada tindak balas, itu maksudnya karbon itu lebih reaktif. Okey, untuk aluminium, kalau kita buat kaedah yang sama dengan aluminium, kita masukkan aluminium oksida dan kita masukkan karbon, didapati bahawa campuran aluminium oksida dengan karbon tu tak berlaku sebarang tindak balas. Apa maksud dia? Kalau aluminium oksida bergabung dengan karbon tapi tak ada tindak balas, maksudnya karbon ni tadi gagal mendapatkan oksigen ini. Kamu bakarlah macam mana pun, dia masih lagi keadaan asal. Itu menunjukkan aluminium itu memegang oksigen itu. Jadi dia tak karbon ni gagal mengambil oksigen ini. Jadi dalam kes ini menunjukkan bahawa aluminium lebih reaktif daripada karbon. Sekiranya pembakaran itu tiada tindak balas, tiada perubahan, maksudnya karbon itu kurang reaktif daripada aluminium. Okey, nanti lepas ini saya akan tunjuk satu video lain ya, di mana ada eksperimen yang dijalankan untuk membuktikan ini. Yang mana zinc oksida ni ada tindak balas, aluminium oksida ni tak ada tindak balas. Okey, plumbum 2 oksida. Okey, plumbum 2 oksida ni, okey, jadi tadi kita check balik. Okey, tadi aluminium tadi, okey, aluminium oksida ini bila bertindak balas dengan karbon, tiada perubahan. Maksudnya aluminium ini menang dalam tindak balas itu, iaitu aluminium ini tak lepaskan oksigen ini kepada karbon. Karbon tak dapat oksigen itu. Maknanya aluminium ni menang. Jadi kalau aluminium ini menang, maksudnya aluminium lebih reaktif daripada karbon. Cuba kita tengok dalam siri ni, betul tak aluminium lebih tinggi daripada karbon? Tadi kita letak karbon kat sini kan? Nampak tak? Aluminium ni lebih tinggi daripada karbon. Okey, kita tengok plumbum pula. Plumbum oksida kalau bergabung dengan karbon, kita tengok, boleh tak tindak balas berlaku? Di sini dia kata campuran membara. Maknanya ada tindak balas antara plumbum dioksida dengan karbon. Maksudnya bila ada pemerhatian yang positif, karbon ini sudah berjaya mengambil oksigen daripada plumbum itu. Jadi, maknanya karbon lebih reaktif karbon lebih reaktif daripada plumbum. Betul lah. Okey, kita tengok sirikat reaktifan logam. Karbon dengan plumbum, siapa patut di atas? Kalau ada tindak balas, maknanya karbon di atas, plumbum di bawah. Nampak? Karbon di sini, plumbum di bawah. Okey, jadi semua ini, okey, siri ini menunjukkan bahawa karbon berada di sini. Kalau karbon ditindak balaskan, kalau karbon oksida, karbon oksida pula. Kalau aluminium oksida, aluminium oksida, dia tindak balaskan dengan karbon, tiada tindak balas.
Sebab apa? Sebab aluminium lebih reaktif daripada karbon. Aluminium ni duduk di atas. Jadi karbon tak boleh rampas oksigen daripada aluminium. Okey, bila kita guna zinc, zinc oksida bertindak balas dengan karbon. Zinc terpisah daripada oksigennya. Jadi karbon dioksida telah mengambil oksida daripada zinc, maka karbon itu lebih reaktif. Awak tengok, karbon belah atas, zinc belah bawah. Jadi bila kita dah susun macam ni, ini menunjukkan bahawa semua logam yang sebelah atas ini adalah lebih reaktif daripada karbon. Apa maksudnya? Maknanya, kalau logam itu lebih reaktif, maknanya tadi, contoh aluminium kan, kita ambil magnesium. Maknanya, kalau kita ada magnesium oksida, kita campur dengan karbon, kalau magnesium itu berada atas daripada karbon, maka yang belah atas ini dia tidak akan ada tindak balas. Dia tidak akan tak ada tindak balas. Tiada tindak balas. Sebab apa? Mana-mana logam yang berada di atas karbon, dia adalah lebih reaktif. Jadi karbon tak mampu mengambil oksigen ni daripada magnesium. Jadi dia tiada tindak balas. Okey. Dan mana-mana logam yang berada bawah daripada karbon ini, okey, daripada zinc sampai ke bawah ini, contoh katakan saya ambil kuprum. Okey, kuprum oksida. Kalau saya ambil kuprum oksida, campur karbon, apa yang akan berlaku adalah kita akan dapat kuprum, oksigennya dah diambil oleh karbon dioksida, dapat karbon dioksida. Maka karbon telah berjaya mengambil oksigen daripada kuprum, maksudnya karbon ini lebih reaktif, jadi dia mampu mengasingkan oksigen daripada kuprum, maka karbon ini di atas, kuprum di bawah. Kita tengok ini. Okey. Karbon di atas, kuprum di bawah. Jadi yang bawah ini ada tindak balas dengan karbon, yang atas ini tiada tindak balas dengan karbon. Right? Itu sebabnya saya kata dulu lebih mudah kalau awak hafal siri kereaktifan logam ini, dan karbon sebenarnya berada di bawah aluminium dan di atas zinc.